Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Rosdi bin Haji Long dalam rancangan Mutiara Hadis bersama IMR Studio Network. Pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membicarakan, saya nak petik sepotong hadis daripada kitab Bahrul Mazi, bab yang ke-40, jilid yang ke-15. Bab majaa fi qati'atir rahim, bab yang membicarakan pada menyatakan persoalan memutuskan rahim. Ana Abdurrahman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah anallah anar-rahman khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha bimismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Hadis sahih. Daripada Abdurrahman katanya, aku telah dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku Allah, aku pengasih, aku telah jadikan rahim dan aku pecah baginya kepada namaku. Maka siapa menghubungnya, aku berhubung akan dia, dan siapa memutus akan dia, nescaya aku putus dengan dia. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita makna memutuskan rahim itu, yakni memutuskan kasih sayang, memutuskan pertalian persaudaraan. Maka sesiapa yang memutuskan rahim itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala putuskan daripadanya rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menghubungkan tali silaturahim itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala menghubungkan rahmatnya dan kebaikan kepadanya. Jadi hadis ini membawa mesej yang jelas kepada kita, bahawasanya menjadi satu tuntutan kepada kita umat Islam untuk kita menjaga, memelihara silaturahim supaya tidak berlaku kepincangan, tidak berlaku kemudaratan yang boleh menjejaskan persoalan silaturahim itu. Baik, bagaimana yang dikatakan memutuskan silaturahim itu? Disebutkan dalam kitab ini, memutuskan silaturahim itu seperti kamu bersaudara dan ibu bapa tidak kamu indahkan mereka itu. Kita ada ibu dan bapa, sidang pendengar sekalian, maka kita tidak mempedulikan apa yang berlaku, nasib mereka bagaimana, itu dianggap sebagai sesuatu yang memberikan kesan yang besar dalam menjaga dan memelihara silaturahim. Jangan kita berkelakuan sebegitu. Sakitnya tiada kamu pedulikan, susahnya tiada kamu tolong, kedatangannya kepada kamu tiada kamu muliakan, diberinya kamu apa-apa yang halal kamu tidak terima, ditegurnya tidak kamu sahut, diajaknya berbuat baik, bermuafakat atas jalan yang harus pada syarak dan adat kamu tidak mahu mengikut, tidak mahu menerima pemuafakatan itu. Hendaklah ditolong, dibantunya kamu atas apa yang terdaya untuk kita laksanakan bantuan itu. Tapi jika kita tidak menyahut seruan atas dasar perkara yang ma'ruf, maka ketika itu kita telah menjadi penghalang kepada menyatukan silaturahim itu. Ia berlemah lembut dengan kamu, maka kamu bersifat keras, sombong dan membesarkan diri. Jangan, tuan-tuan. Apabila ada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, rakan taulan kita yang cuba untuk berbaik dengan kita, maka sambutlah perhubungan baik itu atas dasar kita memuliakan silaturahim sesama Islam. Jangan kita bersifat keras, jangan kita bersifat sombong, kerana itu pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya dan tegurnya kamu katakan dia dengki.
kita hendaklah berlapang dada menerima nasihat, menerima teguran. Kerana kita tidak sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan dalam diri kita. Hatta dalam konteks ilmu pengetahuan pun, pasti ada orang yang lebih mengetahui banyak perkara daripada kita. Maka kita berlapang dada menerima nasihat dan teguran. Atas dasar rakan-rakan, sahabat-sahabat itu cuba untuk membantu, memberi bimbingan kepada kita, itu tanda kita masih lagi disayangi oleh orang lain. Maka kita menerima dengan hati yang terbuka, jangan ada sifat dengki. Maka semuanya itu merupakan jalan yang boleh membawa kepada terputusnya silaturahim. Maka oleh itu, sidang pendengar sekalian, untuk kita mendapat rahmat, kasih sayang yang terdiri daripada salah satu asma, nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna, yakni nama-nama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letakkan satu nama, namanya Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sifat pengasihnya itu kepada mereka yang tidak ada di dalam hatinya rasa kasih sesama manusia. Dan apa yang kita bicarakan daripada mutiara hadis pada pagi hari ini adalah satu bentuk peringatan kepada kita bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada mereka yang juga mempunyai nilai rahmat sesama makhluk yang lain. Maka sebab itulah Allah Taala memperingatkan kita bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan dikurniakan kepada mereka yang sentiasa memelihara, menjaga perkara-perkara yang boleh membawa kepada penambahbaikan hubungan sesama manusia yang dikatakan sebagai silaturahim sesama manusia. Mudah-mudahan kita boleh memikul peranan untuk kita menjadi individu yang sentiasa mengutamakan kebaikan, mengutamakan perhubungan, yang sentiasa menyemarakkan hubungan silaturahim bagi membentuk masyarakat yang saling bekerjasama atas dasar amal ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang tidak baik dengan keupayaan dan kemampuan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati dan mengampuni dosa kita. Inilah perkongsian kita. Mudah-mudahan peringatan itu memberi kebaikan kepada saya dan sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idal liqa, kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal.